35 Amalan sunat ketika kaum hawa haid dan nifas. Disarikan dari kajian Ustazah Sri Rahayu Sarjana Agama Islam, alumni Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol. Amalan ibu datang bulan haid. Amalan ketika haid dan nifas. Amalan sunat ketika kaum hawa, wanita, perempuan hadas besar, haid, datang haid. Memburu pahala ketika haid, nifas, selawat, zikir. 35 Amalan sunat ketika kaum hawa haid dan nifas. Islam tidak membatasi muslimah untuk berhenti beramal ketika didatangi haid dan nifas. Malahan wanita beruntung karena diberi cuti tanpa rekod tapi dapat bonus pahala berganda walaupun tanpa melakukan ibadah sholat, puasa dan tawaf. Keistimewaan itu tidak dimiliki kaum laki-laki. Atta radhiyallahu anhum berkata mengenai apa yang diterimanya dari Jabir radhiyallahu anhum, yaitu saat Aisyah haid dan dia melaksanakan semua ibadah haji kecuali tawaf sekitar Ka'bah dan tidak sholat di saat haid. Berikut amalan ketika haid dan nifas bagi muslimah. Terlalu banyak amal-amalan yang boleh kaum hawa lakukan ketika datang haid dan nifas atau dalam berhadas. Antara amalan tersebut adalah 1. Berdoa gelombang berdoalah untuk apa saja tujuan. 2. Memperbanyakkan beristighfar dan bertaubat. 3. Memperbanyakkan zikir kepada Allah. 4. Berselawat ke atas Nabi. 5. Saat malam menghidupkan ibadah malam dengan a. Bermunajat. b. Bertafakur. c. Berzikir. Bertahlil. Bertahmid. Bertasbih dan sebagainya. 6. Memuhasabah dan mengevaluasi diri. 7. Membaca zikir Asmaul Husna. 8. Bersujud ketika mendengar ayat sejadah. 9. Membaca dan menghafal kitab-kitab hadis. 10. Membaca buku, majalah dan risalah agama. 11. Mengulangi surah-surah yang biasa diamalkan. 12. Mengkaji dan memahami terjemahan Al-Quran. 13. Tolabul ilmi, menambahkan ilmu pengetahuan. 14. Membaca Al-Maturat, niatkan untuk berzikir. 15. Mendengar ceramah melalui TV, DVD, YouTube dan sebagainya. 16. Mendengar bacaan Al-Quran dari qori dan qoriah yang baik. 17. Menghadiri, mendengar majelis-majelis ilmu yang diadakan. 18. Membasuh pakaian beribadat seperti telekung dan sejadah. 19. Membantu juga mencuci peralatan sholat, surau dan masjid. 20. Bersabar dan menjaga tutur kata serta kebersihan diri. 21. Berkhidmat dan membantu suami dan keluarga. 22. Melaksanakan urusan rumah dan keluarga. 23. Sediakan makanan untuk orang bersahur. 24. Memberi makan orang yang berpuasa. 25. Melakukan kerja-kerja rumah. 26. Berbakti kepada orang tua. 27. Perbanyak infak dan sedekah. 28. Melakukan khidmat di masyarakat. 29. Melakukan perbincangan ilmiah. 30. Menjalankan kerja-kerja dakwah. 31. Belajar dan bekerja dengan sabar dan tekun. 32. Menjalin dan mempereratkan tali silaturahim. 33. Melafazkan ucapan takbir ketika hari raya. 34. Menghadiri sholat hari raya.
Aidil Fitri dan Aidil Adha. 35. Mengerjakan segala ibadah haji dan umrah kecuali tawaf dan sholat. Ketika membaca dan menghafal surah-surah, berdoa. Istighfar dan zikir yang diambil dari Al-Quran hendaklah dibaca dengan niat untuk berdoa, berzikir dan beristighfar, bukan dengan niat membaca Al-Quran. Menurut pandangan jumhur ulama termasuk imam-imam mazhab 4, diharamkan ke atas orang yang berhadas besar membaca Al-Quran dengan lisannya sekalipun satu ayat. Mereka berdalilkan hadis dari Ibnu Umar yang menceritakan Rasulullah bersabda, "Janganlah wanita dalam haid dan orang yang berjunub membaca sesuatu pun dari Al-Quran." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama memutuskan, orang-orang yang berada dalam haid dan junub dilarang membaca Al-Quran dengan bersuara. Adapun membaca dengan hati, tanpa menggerakkan lidah, dianjurkan. Imam Malik berpandangan, diharuskan wanita dalam haid dan nifas membaca Al-Quran dari ayat-ayat yang dihafalnya jika dibimbangi dan takut hilang dari ingatannya jika tidak dibaca sepanjang tempo haid atau nifasnya. Manfaatnya juga agar menstabilkan emosi saat haid dan menenteramkan jiwanya karena mengingat Allah. Membaca Al-Quran di sini maksudnya membaca ayat-ayat yang dia hafal dan dibaca dalam hati tanpa bersuara. Artinya, haid tidaklah menghalangi seorang muslimah untuk mengingat Allah dan berdoa kepada Allah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sebarkan kepada sanak saudara dan sahabat muslimah lainnya. Semoga Allah meridhoi kita sema. Amin. من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفى